Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan mengenai konsep ketuhanan agama Mesir Purba di mana saya memfokuskan mengenai Dewa Ra. Saya akan mulakan dengan pengenalan mengenai mitos secara umum terlebih dahulu. Mitos merupakan naratif simbolik biasanya tidak diketahui dan sebahagiannya tradisional yang secara terang-terangan mengaitkan peristiwa sebenar terutama sekali yang berkaitan dengan kepercayaan agama. Pada zaman Mesir Purba, mitos seringkali wujud melalui penulisan dan karya-karya seni, terutamanya melalui cerita pendek dan material keagamaan seperti teks ritual, pemujaan, teks pengebumian dan hiasan-hiasan di dinding kuil. Tamadun Mesir Purba mengakui bahawa kehidupan adalah bergantung kepada matahari. Hal ini kerana negara seperti Mesir di mana matahari bersinar setiap hari, tidak dipenuhi hujan atau kabus, malah musim panas dan musim sejuk yang hampir sama, menjadi faktor utama penganut agama Mesir Purba menjadikan matahari sebagai satu objek pemujaan disebabkan sifat-sifat matahari yang dihormati mereka dan pada masa yang sama potensi kemusnahannya yang ditakuti. Ra juga dieja sebagai Re atau Pra merupakan dewa matahari dan dewa pencipta di dalam agama Mesir Purba. Sebelum bermulanya penciptaan, menurut mitologi Mesir, pada mulanya dunia muncul sebagai hamparan perairan gelap dan tanpa arah yang tiada penghujung. Bernama Nun, apabila nafas kehidupan telah dihembuskan, satu entiti yang dipanggil atom memutuskan sudah sampai masanya waktu penciptaan bermula. Sebuah pulau muncul daripada air untuk mendukung ketuhanan ini yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk Ra. Sebagai lanjutan, setelah Dewa Ra mencipta dirinya, menurut mitologi lagi, Dewa Ra mengalihkan perhatiannya kepada penciptaan dunia. Dia mencipta 4 jenis angin dan perairan inundation. Selain itu, dari peluhnya, Dewa Ra mencipta dewa-dewa yang lain manakala penciptaan manusia dicipta melalui tangkisan air matanya. Pada awal peradaban sejarah Mesir Purba, pengaruh Dewa Ra tersebar ke seluruh negara, membawa pelbagai pelambangan dari segi rupa bentuk dan nama. Kombinasi rupa bentuk yang paling umum adalah atom iaitu rupa manusianya, Capri berupa scarab beetle dan Horus iaitu rupa helang kecil atau falcon. Rupa bentuk yang biasa digunakan oleh Dewa Ra adalah rupa bentuk seorang lelaki yang berkepala burung. Ini disebabkan oleh gabungannya dengan Horus iaitu Dewa Langit. Manakala di atas kepalanya terduduknya cakra solar bersama ular tedung di mana dalam kebanyakan mitos adalah mewakili mata Ra atau Eye of Ra. Ra dikatakan melakukan perjalanan menggunakan Atet, dua kapal layar solar yang dinamakan Manjat atau kapal jutaan tahun The Boat of Million Years, iaitu kapalnya di siang hari dan Masected iaitu kapal layar pada waktu malam. Kapal-kapal ini membawa Ra dalam perjalanan melalui langit dan duat, iaitu alam kematian pada zaman Mesir Purba. Semasa Ra menggunakan Masected, kepalanya akan berubah kepada kambing biri-biri. Sifat Ra dianggap kompleks kerana memiliki pelbagai rupa bentuk. Cendekiawan Jan Assmann menggambarkan Dewa Ra sebagai unik sesuai dengan peranan atau gelaran Dewa Universal. Wujud di mana-mana melalui pancaran cahaya kehidupan dan sangat berkuasa sebagai pencipta dunia. Walaupun dewa-dewa lain memperoleh nama, bentuk fizikal dan pengikut mereka yang tersendiri, semua itu dianggap wujud sebahagian daripada Ra atau melaluinya. Tamadun Mesir Purba memperlihatkan rasa takut dan kagum terhadap Dewa Ra. Dia memegang gelaran dewa ketakutan yang menahan bencana dan membakar musuhnya. Ini berdasarkan mitologi Mesir Purba berkenaan mata Ra atau the Eye of Ra yang melambangkan aspek kemusnahan sebahagian dari kuasa Ra, iaitu haba matahari di mana pada zaman Mesir Purba dikatakan boleh menjadi begitu membahaya sehinggakan menyamakannya seperti anak panah yang dipanah oleh dewa untuk memusnahkan kejahatan. Melalui kisah-kisah ini, Dewa Matahari Ra akan sentiasa dianggap dewa yang terbesar dan terhebat di Mesir Purba. Pada zaman kerajaan lama,
The Old Kingdom pada tahun 2800 sebelum Masihi ketika Mesir menubuhkan institusi-institusinya dan mewujudkan ideologi kerajaannya, Fir'aun yang dilantik dianggap sebagai anak dewa matahari. Semasa pertabalan, nama Fir'aun sebagai anak Ra diukir pada kartush iaitu sejenis tablet ukiran pada zaman Mesir Purba bersebelahan dengan kartush yang melambangkan Ra sebagai raja atas dan bawah Mesir. Penyembahan Ra meningkat secara besar-besaran pada dinasti kelima. Ra dijadikan dewa negeri dan Fir'aun akan memastikan bahawa piramid, obelisk dan kuil matahari dibina sebagai penghormatan kepadanya. Mereka juga akan memberitahu pengikut mereka bahawa mereka adalah anak kepada Ra dan isteri kepada paderi tertinggi di Heliopolis. Fir'aun ini membelanjakan banyak wang untuk kuil-kuil matahari. Teks piramid iaitu teks pengebumian tamadun Mesir Purba meningkatkan lagi kepentingan Ra dalam perjalanan Fir'aun melalui duat. Pada akhir dinasti ke-6, penduduk Mesir beralih kepada dewa Osiris. Ini kerana mereka beranggapan agama Ra yang selalu menjadi agama utama diraja hanya mementingkan kesejahteraan Fir'aun sahaja. Ia diibaratkan seperti tiada keutamaan diberi untuk penduduk Mesir. Hal ini menyebabkan Ra tidak lagi mencapai tahap ketinggiannya seperti mana yang dicapainya ketika pemerintahan kerajaan lama. Mitologi agama Mesir Purba yang dipenuhi dengan pelbagai kisah-kisah unik, terutama sekali dalam aspek penciptaan iaitu aspek yang paling penting, matahari pula dianggap satu entiti yang berkuasa kerana menerangi bumi dan membantu dalam pertumbuhan pertanian. Masyarakat Mesir Purba dikatakan mempunyai semua ciri-ciri sebuah mitologi yang sangat menarik. Namun, bukti terbaik mendedahkan gambaran yang jauh lebih sederhana iaitu masyarakat pertanian yang telah hidup lama dieksploitasi elit kecil dan monarki yang luar biasa yang mengembangkan pandangan yang unik mencapai tahap tertinggi dan rendah seperti mana-mana peradaban dan akhirnya berubah memasuki fasa kewujudan yang baru. Walau bagaimanapun, menurut Gary Shaw iaitu pengarang bagi buku yang bertajuk The Egyptian Myth, A Guide to the Ancient Gods and Legends, menyatakan terdapat penulis-penulis di luar sana yang seolah-olah mempercayai sebaliknya, di mana dalam ciptaan mereka, The Great Pyramid memainkan peranan utama dalam tamadun Mesir seolah-olah seluruh dunia purba berputar di puncaknya. Saya menyokong pendapat ini kerana walaupun pembinaan piramid bermula bagi tujuan keagamaan, fungsinya semakin fokus kepada Fir'aun. Ini dapat dilihat pada dinasti kelima di mana kejayaan politik Ra mencapai tahap kemuncaknya apabila beberapa raja dinasti yang membina piramid mereka di Abu Zair. Pada waktu itu, buat pertama kalinya di Abu Zair, setiap piramid akan mempunyai satu kuil yang dibina berhampirannya, iaitu kuil matahari di mana Dewa Ra dianggap ditakdirkan untuk disembah hanya di tempat yang paling suci bagi raja. Oleh kerana itulah, pada akhir dinasti ke-6, penduduk Mesir beralih kepada Dewa Osiris menyebabkan Ra tidak lagi mencapai tahap ketinggiannya seperti mana pada pemerintahan kerajaan lama. Di dalam buku ini juga terdapat satu petikan yang ingin saya ulas iaitu kata-kata daripada seorang penyajak berbangsa Rom yang memperlakukan agama Mesir Purba dengan satu sindiran yang berbunyi, "Siapa yang tidak tahu raksasa gila apa yang Mesir pilih untuk menghargai?" Beliau menulis, satu adalah untuk penyembahan buaya, seseorang menunduk kepada ibis yang memakan ular, di tempat lain patung emas bersinar, monyet suci yang berekor panjang. Walaupun tamadun Mesir Purba dikenali dengan kepercayaan politisme dan sistem kepercayaannya dianggap tidak masuk akal kerana membentuk sistem kepercayaan menggunakan daya imajinasi mereka sendiri, namun ia satu pegangan hidup yang membantu mereka dalam menjalani kehidupan yang membangun. Hal ini kerana manusia pada dasarnya memerlukan satu bentuk kepercayaan yang gaib, yang memiliki kekuatan di luar diri mereka yang menentukan dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam konteks ajaran Islam, kenyataan demikian disebut dengan fitrah. Fitrah dapat dikatakan keadaan tauhid, iaitu keyakinan akan Tuhan yang tunggal. Inilah fitrah manusia yang secara given
memiliki potensi bertuhan sejak kelahirannya. Sebagai tambahan, Islam juga mengajarkan konsep toleransi dengan tujuan agar keharmonian wujud dalam kalangan umat manusia. Walaupun berbeza dari segi agama dan kepercayaan, kita perlulah ada sifat saling hormati antara satu sama lain seperti mana dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian, kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Dengan pengakhiran ayat Al-Quran tersebut, maka berakhirlah isi saya untuk pembentangan ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.